canggih dan dia sangat reaktif. Range tu boleh berubah mengikut banyak benda. Contoh, dalam dunia ni, untuk orang kalau beli baju, ada dua jenis manusia. Okay? Yang pertama, dia suka baju dia jenama contoh tulis penuh-penuh LV. Tapi yang kedua, dia suka yang macam simple-simple je. Contoh tulis kecil kat sini LV, kecil kat sini sikit LV. Maknanya ibarat macam yang tahu je tahu. Okay? Kalau untuk Hyundai Kona EV ni pula pun sama juga. Dia macam yang jenis kedua tadi, sebuah kereta yang tahu je tahu. So ini ialah Hyundai Kona EV, fully electric sepenuhnya tanpa menggunakan sebarang enjin ataupun petrol lah. Okay, dia datang dengan 3 varian. Yang ini kita tengok hari ini ialah Kona Electric Max dengan jarak pemanduan sehingga 480 km. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, untuk yang tahu je tahu, sebabnya bentuk, rupa luaran dan penampilan dia ni sangat minima dan tak begitu menunjuk sangat nak bandingkan dengan Kona yang bukan elektrik. Perbezaan pertama dia kita boleh tengok kalau dekat luar ni, contoh dia cuma tak ada grill dan korang akan nampak port charging kat sini. Okey, kemudian dekat tepi pun simple je. Rim dia korang boleh nampak rim dia jenis macam flat sikit, mungkin untuk yang jenis aerodynamic sikit. Kemudian dekat belakang cuma ada tulis elektrik, ceronet kecil saja. Okey. Dan satu lagi fakta berkenaan dia punya dimensi dia, Hyundai Kona Electric ni dia punya tinggi sama dengan Kona biasa, cuma lantai dia lagi rendah sebabnya dia punya cover untuk bateri dia dekat bawah tu. Jadi disebabkan ni model elektrik, dekat depan ni dia masih ada beberapa komponen-komponen mekanikal lah. Okey, cuma kat sini sekarang ni ialah dia punya motor elektrik. Bateri dia macam saya sebut tadi dekat bawah ruangan kabin. Jadi untuk motor elektrik ni, yang ini disebabkan dia variant max, dia dapat kapasiti bateri 64 kWh dengan motor yang menghasilkan output lebih kurang 200 horsepower dan 395 Nm torque. Jadi horsepower tu bolehlah dikatakan macam output macam kereta 2.0 NA macam tu, dan dia punya torque pula saya rasa lebih kurang macam kereta 2.5 turbo. Okey, bila kita cerita pasal kereta elektrik, mestilah cerita pasal dia punya nak charge kan. Okey, jadi kat sini dia punya port charging dia ada macam, tak tahulah kebetulan ke ataupun dah dirancang ke, ada macam tulisan bentuk macam C sikit. Jadi dia support macam biasalah dua jenis pengecasan. Okey, kalau AC tu lebih kurang 10 kW, ambil masa 9 jam kot nak full. Kalau DC fast charger pula, okey, dia support sampai 50 kW. Daripada 10% nak sampai ke 80% lebih kurang 64 minit macam tu. Tengok dalam dia pun yang tahu je tahu. Okey, sebab kita duduk dalam ni kan, kita rasa macam dalam kereta biasa juga, macam kereta petrol. Tak terasa sangat dia punya ke-EV-an dia tu. Okey, masih steering macam biasa, sama macam Kona yang pakai petrol, dengan susunan layout dashboard yang sama. Cuma dekat bahagian tengah ni, okey, kalau Kona biasa tu dia ada tombol gear yang macam biasa, batang fizikal tu. Untuk Kona elektrik, Kona EV ni dia pakai button. Jadinya kat sini pakai button. Dia sama macam Hyundai Staria dan juga Hyundai Sonata. Okey, button-button ni ada 4 lah. P, R, N, D. Lepas tu electronic parking brake dengan button-button lain macam biasa. Susunan aircon pun masih sama macam Kona yang petrol. Dan tempat duduk sebenarnya bukan Kona je lah. Model-model Hyundai sekarang ni kita boleh rasakan dia punya kualiti dalaman kabin dia ni agak bagus lah, agak sedap. Button-button semua sedap dipegang, rasa solid dan keselesaan pun okey. Cuma mungkin sebab warna dalam dia ni warna agak gelap sikit dan dia tak ada sangat elemen-elemen yang nak buatkan dia punya komponen dalam ni nampak macam terlalu menyelah. Nampak macam biasa je. Tapi sebenarnya guna hari-hari, selesa, rasa sedap dan rasa padan dengan harga dia. Okay, so ini Kona EV variant Max, iaitu yang variant paling atas sekali. Jadi dia dapat kapasiti bateri paling besar 64 kWh. Dan 64 kWh tu dia bagi 480 km macam tu. Untuk range dia agak banyak. Tapi nak kata dia punya range tu agak accurate bergantung juga pada pemanduan korang. Macam saya sekarang ni, okay, daripada 480 km fully charge saya dah bawa, okay, daripada tu saya dah bawa lebih kurang 120 km. Tapi range sekarang ialah 320 km. So dia lari 40 km kat situ. EV ni dia idle dalam bandar lagi jimat. Sebab motor tak bergerak kan. Kalau kereta biasa idle dalam bandar, engine still running kan, tapi kereta tak bergerak.
Jadi bila saya banyak cruise highway, ada pecut sikit 120, 140, jadinya makan sikit range bateri dia kat situ. Oh, bercakap pasal range, jadi kereta ni kelakar sikit. Bukan kelakar lah, dia sebenarnya canggih dan dia sangat reaktif. Range tu boleh berubah mengikut banyak benda. Contoh, sekarang normal mode 320 km, saya tukar kepada sport mode, terus range dia kurang. Jadi 309 km je drop. Tapi bila sport mode memang respon memang kuat lah. Kereta ni memang laju, kau rasa hidup gila laju. Dan bila tukar pada eco pula, range dia jadi 323 km. Jadi kebanyakan mode saya bawa kereta ni pakai normal lah. Saya rasa respon dia pun cukup sedap, cukup kuat dan tak terlampau makan banyak bateri lah. Kalau kereta harian saya ada charger kat rumah, DC charger, baru saya pakai sport mode lah. Even kalau korang adjust aircon pun, tengok saya adjust aircon sekarang 319 km. Saya kuatkan aircon, range tu turun 280 lebih. Saya slowkan balik aircon 320 km. Semua sistem-sistem kereta ni akan direct terus efek pada range kereta. Kona EV ni pun dia ada pedal shifter, tapi of course lah, macam saya cakap tadi, tak ada gear. Jadi pedal shifter ni sebenarnya dia cuma adjust tahap regenerative braking dia. Dia ada 3 tahap. Korang tengah bawa biasa-biasa, bila korang tekan yang belah kiri, seolah-olah macam downshift, dia punya effect brake tu lagi kuat lah. So kereta ni pun dia ada boleh one pedal driving juga. Bila korang lepas minyak, kalau kita semakin kuat kita tarik ni, brake dia makin kuat. Macam cukup kuat kalau kita guna maksimum. Nombor 3 punya ni yang paling kuat sekali. Dia punya brake tu cukup kuat. Bila korang lepas minyak sahaja, kereta tu slow macam brake, memang cukup untuk nak masuk sempang. Dan jaranglah kita nak kena tekan brake kaki tu. Jadi benda ni dia sambil dia regenerative braking tu, dia charge sikit lah. Dia tukar tenaga masuk semula ke bateri. Lagi satu saya nak sentuh. Sebenarnya Kona EV ni, walaupun dia EV, dia bukannya N-Line ataupun turbo, tapi handling dia agak bagus. Sebabnya bateri dia ni dekat lantai bawah. Dekat lantai bawah, tempat duduk depan dan tempat duduk belakang ni flat. Jadi kebanyakan berat dia tertumpu dekat bawah, dekat tengah. Dia bukannya macam kereta biasa yang enjin. Kalau ada enjin tu selalunya dekat atas tayar depan ataupun depan sikit dari tayar depan tu, jadi berat depan lah kan. Jadi yang ni berat dia memang tertumpu dekat tengah-tengah, dan depan belakang tak ada benda komponen yang terlampau berat. Handling dia agak mantap. Kereta ni nak tukar lorong memang lincah. Kalau korang corner laju, lepas tu tiba-tiba macam corner S kan, kereta ni dia punya tu memang lincah. Dan ditambah pula lagi, kereta ni yang varian Kona EV ni khasnya dia pakai multi-link independent. Kalau Kona biasa, Kona yang pakai petrol tu, tak kira lah Kona biasa 2.0 ataupun 1.6 turbo, yang tu pakai torsion beam. Yang ni multi-link. Jadi dia punya kawalan badan dia tu lagi bagus lah. Especially macam contoh korang bawa corner yang laju, lepas tu jalan tu macam tak berapa rata, ada beralun-beralun sikit. Yang ni memang mantap. Jadi bila saya bawa balik kereta-kereta test car ni kan, yang EV, kawan-kawan saya pun akan ada message lah. Bila saya post gambar, dia DM ke, message ke, dia akan tanya, okey ke pakai kereta EV? Sebenarnya produk EV dekat Malaysia sekarang ni, saya rasa dah okey sangat-sangat dah. Tak kira lah korang beli EV yang premium harga 500 ke 700 ribu ke, ataupun EV yang harga bawah 200 ribu macam ni. Untuk sekarang ni kita ada pilihan utama yang agak popular ialah Hyundai Kona dan juga Aura Good Cat dan juga BYD Auto 3. Yang tu semua ni range dia pun 480 ke 500 km, sama macam ni. Untuk variant Max ni 480 km. Cuma antara tiga ni Kona ni paling mahal lah, 200,000. Yang Aura Good Cat dengan BYD Auto 3 tu murah sikit kan, lebih kurang 170 macam tu. Jadi terpulang kepada masing-masing. Tapi saya rasa sebenarnya sebagai kereta kedua, EV kereta tu sendiri sangat-sangat okey dah. Cuma kita punya infrastruktur saja saya rasa belum cukup lah. Bergantung pada kat mana korang duduk dan kat mana korang nak pergi. Bab perjalanan jauh apa semua tu masih lagi kita kena plan. Even range tu cukup pun masih lagi kita kena plan. Ada benda-benda yang kita kena ambil kira lah. Saya nak share lagi sekali, iaitu Hyundai Kona EV yang ni, variant Max ni 200,000. Dia datang juga dengan jaminan waranti 5 tahun. Dan juga dia punya waranti bateri 8 tahun. Jadi itu saja kita punya coverage untuk Hyundai Kona EV Max kali ni. Ada apa-apa pertanyaan yang benda-benda tak faham ke, korang boleh ulang, ataupun soalan lain, tanya juga kat komen bawah. Dan nak kita review kereta apa lagi, komen juga kat bawah. Dan jangan lupa juga korang like, share, subscribe semualah. Supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Terima kasih.